Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang mulia, yang ceria ini, 3 Ramadan 1445 bersama dengan 14 hari bulan 3 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Kita sudah masuk juzuk yang keempat, iaitulah ayat yang ke-92. Ayat 92, juzuk yang keempat. Alhamdulillah, berjalan kita pelan-pelan. Orang Kelantan kata jalan koho-koho, tapi sampai 3 juzuk telah berlalu. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Allah Taala panjangkan umur, sehat tubuh badan, dapat terus mentadaburi, mempelajari ayat-ayat Allah sampai khatam lagi dan khatam lagi, insya-Allah. Jadi ayat yang kita akan baca satu ayat je. Ayat ini iaitulah siapa nak mencapai taraf al-bir, taraf keimanan yang tinggi, maka apa yang patut kita lakukan. Dan ayat ini Allah galakkan kita berinfak, mengeluarkan harta yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita kasih, semata-mata untuk jalan Allah Azza wa Jalla, iaitu sedekah, wakaf dan seumpamanya. Dan Allah janji semua yang kamu lakukan, sama ada kita iklankan secara zahir atau kita sembunyikan secara batin senyap-senyap, sama ada sedekah kita itu dicatat oleh wartawan, disiar dalam Facebook, ataupun tersembunyi, semuanya Allah Ta'ala tahu, dan Allah akan memberi balasan ganjaran yang sebaiknya, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat albir. Apa dia albir? Kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesungguhnya apa jua yang kamu dermakan
maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Jangan bimbanglah. Kita derma secara sembunyi ke, secara senyap-senyap ke, secara tak zahir ke, secara terang-terang ke, Allah kata mu jangan takut, kamu jangan risau, semua itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, akan dikira oleh Allah Azza wa Jalla dengan syarat kamu ikhlas. Kalau kita bagi tak ikhlas, kitalah yang menjadi manusia yang rugi, manusia yang kehilangan aset besar, iaitulah harta kita tidak menjadi milik kita. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, ayatnya satu, kita tengok kepada munasabatul ayatil lima qablaha. Apakah munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Lamma bayyana Allah subhanahu fil ayatis sabiqah, dalam ayat yang lepas, ayat 91, Allah telah nyatakan bahawa puak kafir ni di akhirat esok dia nak bebaskan diri dia daripada azab dengan menebusnya dengan apa yang mereka miliki. Kalau dia ada emas besar bumi ni, emas lah dia nak bayar. Kalau dia ada, yang pentingnya dia cuba nak lepaskan diri dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka pada ayat ini, haddal mu'minina alal infaq, Allah Ta'ala galakkan, tak payahlah tebuh di akhirat, tebuh sekarang. Betul-betul kamu nak tebuh diri kamu dari neraka? Na'am, qal al-an, sekarang kamu derma, sekarang kamu infak, sekarang kamu beri. Jangan tunggu nyawa di halqum, bercakap pun tak bunyi molek dah. Tak, doa kalau sihat nak pergi sujud. Ada faedah tak ada faedah? Tak ada faedah. Ngak macam nyawa ikan kata orang. Hidup kita macam robot penuh dengan wayar. Allahu Akbar. Pada waktu itu baru nak sedekah? No. Sekarang. Wa bayyana annal ahabba minhu ajdaru bil qabul, dan Allah nyatakan harta yang paling kita sayang itu lebih cepat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa annahu yablughu bi sahibihi ila martabatil bir, yang akan naik darjat, melonjak naik darjat kita kepada darjah albir, orang yang nak kepada kebaikan. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikan kami ini orang yang mencari albir. Jadikan kami, hati kami ini suka menderma, menginfak harta yang kami sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah harta kami, milik kami, yang melayakkan kami untuk duduk di bawah bayangannya di akhirat esok, dan melayakkan kami ke syurga dengan darjat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Itu munasabatul ayah, munasabah al-ayah. Sekarang kita berpindah kepada tafsir ayat. Tafsir ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ay lan tudrikul khairal katsir minallah. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, kebajikan yang banyak yang Allah Ta'ala nak berikan pada kamu, yang menyebabkan kamu mendapat kasih sayang, limpah kurnia, dan dimasukkan ke dalam syurga, serta Allah jauhkan kamu dari neraka. Iaitulah kamu tak akan betul-betul mencapai tahap yang besar ini hatta tunfiqu, sehingga kamu nafkah, wa tatasaddaqu, dan kamu sedekah, min amwalikum allati tuhibbuha qulubukum, daripada harta yang kamu sayang dalam hati kamu. Setiap kali kita buka almari nak ambil baju sedekah oleh Ramadan ni, tarik balik, ada setengah baju tu 3 kali Ramadan dah keluar masuk balik.
Faham keluar masuk balik. Waktu nak sedekah tu ambil honi sakut kat luar. Waktu nak hola ke orang miskin, masuk balik dalam almari baju tu sebab sayang lagi. Allahu Akbar. Kita bukan sayang ustaz. Abu Anas janganlah tuduh macam tu. Tapi baju ni nostalgia dia panggil. Nostalgia. Nostalgia apa? Baju ni lah dulu. Nah, makcik kata jalan dengan abah dia pasar pagi, pasar malam, warna sedondong. Nak sedekah macam mana? Pula. Apa cik pula baju ni lah dulu dengan makcik dia tu. Payah nak sedekah. Jadi kita kata kalau baju ni nak ikut ke syurga, infak fisabilillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jadikan dia salah satu daripada aset kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya-Allah hari membongkar almari-almari yang disayangi, hari mengorek akaun-akaun yang ada di mana saja, kerana inilah peluang yang Allah Ta'ala buka luas kepada kita untuk mencapai darajatul bir biiznillahi azza wa jalla. Allahu Akbar. Tengok bila mari ayat Quran ini dengan Allah Ta'ala beri jaminan. Wow. Tengok nota apa ni dalam ayat ini. Wa ma tunfiqu min syai'in, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja wa mahma tunfiquna min syai'in min amwalikum, apa saja yang kamu derma, yang kamu nafkahkan dari harta kamu, fa innallaha zu ilmin, Allah Ta'ala tahu kamu letak di mana, kamu infak di mana, banyak ke sedikit, semuanya diketahui oleh Allah. Mana kita tak bimbang. Kalau mereka tak catat, Tuhan tak tahu. Jadi susahlah hati kita. Ni kalau orang tak catat pun Allah Ta'ala tahu. Kenapa kita bimbang? Fa inna Allah zu ilmin bihi wa yujazi sahibahu alaihi jazaahu fil akhirah. Allah Ta'ala akan beri balasan di akhirat. Wa yusibahu ala ma anfaqa. Allah Ta'ala akan beri pahala apa yang kamu nafkahkan. Tengok dalam nota ni bagus juga. Tengok nota 121 di bawah. Mendermakan harta benda dan apa sahaja walau bagaimana kecil dan sedikit jumlahnya adalah berpahala. Alhamdulillah. Tetapi hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna serta pahalanya yang besar tidak akan dapat dicapai sebelum kita mendermakan harta benda dan apa saja yang bernilai dan sangat-sangat disayangi Allah. Kerana dengan melakukan yang demikian bermakna kita dapat mengalahkan perasaan bakhil, kedekut, kupi. Itu bahasa Kelantan, kupi dah. Dalam yang ada dalam jiwa dan meningkatkan kedarjat taqwa dan albir, kebajikan. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, itu ayat yang kita baca. Ada beberapa kisah menarik yang berkaitan dengan ayat ini. Kisah menarik ini kisah motivasi, semangat juang yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bila turunnya ayat ini. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas kata, kana Abu Talhah Al-Ansari bil Madinah. Kana Abu Talhah ni siapa dia? Ayah tiri dia, Anas bin Malik kan. Tapi Abu Talhah ni aktsaru ansari bil Madinah malan, orang yang paling banyak orang Madinah, di antara orang Madinah yang banyak harta, kaya dia. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayrha, harta yang paling dia sayang kebun dia
nama dia Bayraha. Ada setengah ulama kata Bi'ruha. Yang pentingnya satu kebun, ada telaga dalam tu, duduk tak jauh daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, kita masuk ikut pintu Malik Pahat. Malik Pahat gate. Pintunya ke berapa Malik Pahat ni? 29 ke berapa? Kita masuk lagi, sebelah kiri tu akan ada orang duduk angkat kapek. Sebab kerajaan dia buat bulak-bulak. Tanda di situ Bayruha, kebun ataupun telaga kepunyaan Abu Talhah Al-Ansari. Jadi alhamdulillah dalam buku Madinah ni, yang saya usahakan untuk tuan-tuan baca ni, ada cerita Bayruha dan telaga-telaga lain yang maksur, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Bayruha. Gilah cari tapak lah, tak payah cari dia. Yang penting sekarang kita nak cari bagaimana jiwa kita nak jadi seperti Abu Talhah Al-Ansari. Jadi mengikut dalam ahli sejarah, kebun ini, telaga Bayruha ni, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, Nabi masuk dalam kebun dengan izin Abu Talhah. Sudah semestinya Nabi kita masuk minum air situ, kerana air dia bersih. Air Bayruha ni comel, manis. Qala Anas kata apa? Falamma nazalat, bila turun ayat Quran ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak betul-betul akan mencapai takwa, tahap yang tinggi, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sayang. Abu Talha datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya Rasulullah, innallaha yaqul, Allah Ta'ala telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya Bayraha. Allahu akbar. Harta yang paling aku sayang dalam jiwa saya ni Bayruha ni, kebun belakang masjid ni, tempat Rasulullah pergi duduk minum air. Wa innaha sadaqatun lillah, aku sedekah untuk Allah subhanallah. Arju birraha wa zukhraha indallah, aku mengharapkan aku mendapat pahala bir, simpanan aset yang besar di sisi Allah azza wa jalla. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah, ikutlah Rasulullah nak buat apa, mengikut apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, silalah ambil kebun buat. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda keimanan yang mantap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin zaka malun rabih, Nabi kata bahagia bertuah, itulah harta yang mendapat keuntungan yang besar. Zaka malun rabih. Faqad sami'tu, Abu Talhah, aku dah dengar, harta yang paling sayang kamu serahkan untuk Allah. Tapi nasihat aku, wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin, aku nampak elok kamu wakafkan harta ni kepada keluarga terdekat. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, saya setuju dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talha ni semangat, tapi bila Nabi nasihat taujihan nabawi, setuju. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, maka Abu Talha telah bahagikan wakaf ini kepada keluarga dia yang terdekat, di antaranya orang yang disebut dalam riwayat hadis ini dalam Bukhari, dalam riwayat Muslim dia kata faja'alaha baina Hassan bin Sabit wa Ubay bin Ka'ab. Jadi keluarga terdekat ini termasuklah Hassan dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an jami'is sahabah. Itulah Abu Talhah Al-Ansari, orang yang dengar ayat Quran, hilang harta tak apa, yang penting jangan hilang pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, bila lalu kepada Abu Talhah, saya rasa tidak sesuai untuk tidak kenal siapa dia. Sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan nak kenal orang yang hebat, orang yang tinggi darjatnya. Tanda sini.
Mengikut ahli sejarah, Abu Talha tu gelaran, nama dia Zaid bin Sahal bin Al-Aswad bin Haram bin Amru bin Malik bin Ibn Najjar Al-Ansari Al-Khazraji. Masyhur Abu Talha ni dengan gelaran dia Abu Talha, sampai kita terlupakan nama dia. Nama dia Zaid bin Sahal. Pada permulaan Islam, Ummu Sulaim, siapa dia Ummu Sulaim? Mak pada Anas. Abu Talha nak pergi pinang Ummu Sulaim. Jadi iyalah Abu Talha ni orang baik, orang kaya. Kalau pinang mana-mana wanita pun akan setuju dengan dia. Hak lemahnya orang-orang hak miskin, orang main kutik ketah ni payah ni kan. Kata di Ummu Sulaim, inna mislaka ya Abu Talha la yurad. Orang seperti tuan Abu Talha ni tak ada siapanya yang tak setuju. Tapi saya Islam, saya muslimah. Wa anta rajulun kafir, mu kafir. Kita tak boleh kahwin dua. Oh, terkejut Abu Talha. Wallahi ma hadzal ladzi yamna'uki minni ya muslim. Abu Talha kata, kenapa pula mu kata aku orang baik, kenapa tak nak? Mu nak apa? Mu nak mah kahwin banyak mana? Emas dengan perak. Dia orang kaya, bapak koprak Madinah. La, kata di Ummu Sulaim, Abu Talha, tak boleh. Banyak mana kaya pun tak boleh. Mu kena masuk Islam baru boleh. Yang aku minta dengan mu, kalau mu nak kahwin dengan aku, kalau mu nak kahwin dengan aku, satu je. Mu masuk Islam, syahadah kamu tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, itulah mah kahwin. Allahu akbar. Abu Talha radhiyallahu anhu masuk Islam. Wa ja'altu islamaka li mahra, maka Islam menjadi mah kahwin. Dia kahwin dengan Ummu Sulaim. Masya-Allah tabarakallah. Pendek cerita, kalau tidak panjanglah ni. Maka dia masuk Islam, kahwinlah dua orang sahabat yang begitu besar. Dan Abu Talha, insya-Allah kita cerita dalam tajuk lain, bukan hari ini kita nak tafsir ayat Quran. Nak ceritanya Abu Talha ni seorang yang jawad, seorang yang pemurah, seorang yang sangat berani mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah antara orang yang duduk tak tinggal Nabi dalam peperangan Uhud dan lain-lain peperangan. Wallahu alam. Cerita sangat menarik, tapi tunggu pada di tempatnya, insya-Allah kita akan cerita. Kisah yang kedua, tanda cerita yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan tentang bapa dia, Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, asaba Umaru ardan bi Khaybar. Sayyidina Umar dapat harta ghanimah yang dibahagikan kepada tentera-tentera yang pergi berperang Khaybar. Tulis ni pelajar. Peperangan Khaybar berlaku di antara Nabi dengan Yahudi, Huyai bin Akhtab, pada tahun yang ke-7 Hijrah, selepas perjanjian Hudaibiyah. InsyaAllah ana tengah duduk usaha kaji dalam rehlah umrah jejak sirah akan datang. Kalau diizinkan oleh kerajaan Saudi, anak-anak bawa jemaah yang sekali ni pergi ke Khaybar, nak pergi tengok. Oh, dia kata pergi tengok peninggalan judi besar. Berlakunya peperangan Khaybar telah mengubah sebahagian daripada landscape pembangunan di Madinah. Nabi kata besar masjid hasil daripada harta yang diambil rampah daripada Yahudi ni. InsyaAllah bukan kerana dia Yahudi kita nak pergi tengok, kita nak pergi tengok mercu tanda kemenangan Islam. Alhamdulillah. Baru ni anak bawa jemaah pergi ke Hamraul Asad yang jarang travel sampai di situ, kita buka lorong. InsyaAllah mudah-mudahan orang apa ni makin memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada tempat yang kita pergi. Nah, ini dalam buku Madinah ni ada sebahagiannya. Kata di Ibnu Umar,
asaba Umaru ardan bi Khaybar fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Umar ni bila boleh harta banyak, harta rampasan daripada Yahudi di Khaybar, dia tak tahu apa. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar." Aku dah dapat harta di Khaybar. Dengar ni. Lam usib malan qattu huwa anfasa indi minhu. Aku tak pernah lagi milik harta yang paling baik, yang paling berharga lebih daripada harta yang aku dapat di Khaybar. Tapi apa yang aku buat? Fama ta'muruni bihi. Rasulullah nak suruh saya buat apa dengan harta ni? Jual, miliki aset, buat kekayaan, kena buat apa? Subhanallah. Itu sahabat yang memiliki jiwa yang tinggi, darjat yang tinggi, nak pada kebaikan. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Umar, kalau kamu nak, wakafkan dia, wakafkan dia, hasil dia, wa tasaddaqta biha, hasilnya sedekah. Contohnya kita kata kita boleh kebun berapa hektar, 10 hektar, 100 hektar, 1000 hektar, kita wakaf ke kebun ni, tapi hasil daripada kebun, buah kelapa sawit ke, buah durian ke, buah apa ni, getah ke, hasil tu diwakafkan. Jangan orang kata orang jangan 9,000 ambil apa ni, ambil telur ke, ambil isi ke, gitu kaedah. Manakala kita sedekah sekaligus, habislah. Tapi bila kita wakaf, harta tu berjalan. Fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun ikut arahan Nabi, annahu la yuba'u asluha, jangan dijual ibu dia, wala tubta, tak boleh dijuli, wala yuras, tak boleh dipusakai oleh anak dia, wala yuhab, tak boleh beri pada siapa-siapa, sebab dia telah niat wakaf. Fatasaddaqa Umaru fil fuqara, Umar kata hasil daripada kebun ini untuk orang fakir miskin, wa fil qurba, untuk orang anak beranak, wa fil riqab, orang yang tertawan yang nak tebuhkan diri, wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah untuk berjihad, berperang, wa ibnis sabil wa dhaif ila akhiril hadis. Maka hadis ini telah dinafkahkan oleh Sayyidina Umar. Banyak lagi dalam tafsir-tafsir. Contohnya dalam tafsir ini cerita Zaid bin Harithah, dalam dikeluar oleh Ibn Abi Hatim, sama juga, cuma sanad dia mursal, tapi nak dengar cerita boleh. Katanya bila turun ayat ni, ayat lan tanalul birra, memberi kesan yang besar ke dalam jiwa para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang baca ayat ni, tak terasakah kita nak mengikut jejak langkah mereka? Ja'a Zaid bin Haris, ini dalam kitab sirah, dari sudut sanad mursal. Zaid membawalah bi farasin, seekor kuda, nama dia Sabal. Tulis apa? Nama kuda Zaid ni Sabal. Letaklah nama motosikal kamu ke basikal kamu nama Sabal. Lam yakul lahu malun ahabba ilaihi mina, dia tak ada harta yang lebih disayang lebih pada kuda ni. Sabal tu kuda-kuda, faras, bukan unta. Faqala ya Rasulullah, ya sadaqatun, Rasulullah, saya sedekah kuda ni, tak ada harta lain dah, ada hak ni je. Faqabilaha Rasulullah, Rasulullah terima. Tapi Rasulullah tahu memang tua dia sayang pada kuda, tapi nak sedekah lain tak ada. Wa hamala alaiha ibnu Usamah, Nabi kata, Usamah, ambil harta wakaf pakmu ni, guna untuk perang. Fa ka'anna Zaidan wajada min zalika finas, Zaid berasa sedih. Aku beri suruh buat jihad, Rasulullah beri kau Usamah. Usamah tak nak dia. Usamah pun nak pergi jihad juga. Coba orang panggil tukar tangan daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Faqala, dalam riwayat ni Nabi kata apa? Zaid, innallaha qad qabilaha minka, mu jangan bimbang. Niatmu untuk fisabilillah, Allah telah dah kabulkan. Yang aku beri kepada Zaid, kepada Usamah, itu di bawah kuasa pemegang amanah. Itu di bawah kuasa pemegang amanah. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah banyak lagi lah cerita-cerita lain. Kalau kita masuk bab ni, kita kata pah tengah hari kita tak habis lagi tajuk. Baiklah para jemaah sekalian, anda rasa setakat tu dulu.
yang kita nak cerita tentang kelebihan yang besar dalam infak fi sabilillah biiznillahi azza wa jalla. Tamatlah tafsir ringkas. Sekarang kita nak pergi kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Tulis pelajar. Al-faidatul ula yang pertama, Allah Ta'ala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak benar-benar akan mendapat kebaikan sehingga kamu nafkah apa yang kamu sayangi. Allahu Akbar. Kamu tak akan dapat benar-benar kebajikan sehingga kamu nafkah apa yang kamu sayangi. Ayat ini, apa makna albir? Tanda ni pelajar, ma makna albir? Seperti yang disebut oleh para ulama tafsir, albir, makna albir, ada ulama kata al-jannah. Lan tanalul bir, ay mu tak akan dapat masuk syurga sehingga kamu nafkah apa yang kamu sayang. Ada ulama kata al-amalus salih, mu tidak betul-betul buat amal soleh sehingga kamu nafkah apa yang kamu sayang. Ada yang mengatakan ketaatan, kamu betul-betul taat sehingga kamu sedekah. Maka ulama tafsir ketika menghuraikan ayat ini berkatakan bahawa mu tidak akan dapat kebajikan daripada sedekah, daripada apa yang kamu buat untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kamu betul-betul sedekah, infak harta yang kamu sayang. Ingat, mana kita nak jadi orang yang bendamba syurga, nak jadi orang yang taat, nak jadi orang yang buat amal soleh, jangan lupa sedekahlah apa harta yang kita sayang. Ini yang dikatakan sebagai, karena itulah kata di ulama salaf, iza ahabbu syai'an ja'aluhu lillah. Ulama-ulama salaf ni bila dia sayang pada satu benda, dia kata harta aku ni fi sabilillah. Sebab dia tahu di mana hala tuju, ke mana kita nak bawa, kita kata alhamdulillah. Ayat ini, tulis pelajar, tahridul mu'min, galakkan kepada orang mukmin, ala nailil birri, untuk mencapai kebaikan, bi taqdimi mahabbatillahi ala mahabbatil amwal, kita utamakan sayang kepada Allah daripada sayang kepada harta. Wa bin nuzuli amma yuhibbu, kita tinggalkan sebahagian daripada harta yang kita sayang kepada Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang ada harta, yang memiliki aset-aset yang banyak, sakhiyun, mudah saja kita telah menginfakkan sebahagian daripada harta kita untuk dijadikan bekalan ke akhirat, penduh kita di alam di akhirat esok. Nabi sebut dalam hadis, seorang itu tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah, seorang itu akan duduk di bawah bayangan, berpayung dengan sedekahnya pada hari akhirat esok. Siapa dia nak payung dia tebal, payung dia besar, sedekahlah harta yang disayangi, insya-Allah. Baik. Yang kedua, tulis faedah yang kedua, ayat yang sama lagi. Ayat kita satu ayat ni hari ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Jadi dalam ayat ini ada dua perkara. Ada dua perkara dalam ayat ini. Yang pertama, tulis dua perkara. Dikata yang pertama, at-tahrid 'alal infaq. Hendaklah galakkan supaya kita infak fi sabilillah. Galakkan supaya kita infak fi sabilillah untuk mendapat hakikat albir, iaitulah dengan kita mengeluarkan harta yang paling kita sayang. Allahu Akbar. Isu yang kedua, at-targhib, galakkan. Wal has, apa dia, lebih kurang juga,
Has maknanya bagi semangat, ala ikhfa'is sadaqah, supaya kita sembunyikan sedekah. Bu'dan 'anir riya, nak jauh diri daripada perasaan riya. Wa ikhlasan fil amali wajhillah, nak ikhlaskan amalan kita semata-mata kerana Allah, dan nak menjauhkan diri kita daripada madakhilus syaitan, daripada dipermainkan oleh syaitan. Mana dua perkara dalam ayat ini. Satu, galakkan supaya infak. Yang kedua, supaya ikhlas, supaya bila apa? Bila kita betul-betul nak mendapat albir kerana Allah Ta'ala, ikhlaskan sedekah kita. Tak sudut gagah-gagah, tak sudut sibuk-sibuk, tak sudut tayang-tayang. Tak payah. Allahu Akbar. Kita jangan duk main-main, jangan duk tayang-tayang harta kita sedekah. Tak kata saya tak tayang ustaz, NGO penganjur yang ambil gambar, kita kata biarlah dia nak ambil gambar, nak galakkan orang lain, tapi kita sendiri tak seduk tayang. Aku hari sedekah 50,000 lah. Janganlah. Dia panggil fenomena sekarang ni, sedekah tayang. Kalau NGO tolong tayang, kita urut dada, minta supaya keikhlasan kita tidak hilang dengan sebab tertularnya gambar kita, insya-Allah. Kalau saya nak kata jangan tayang terus, suka juga sebab kita nak galakkan orang lain ikut. Kalau orang lain tengok ikut, masya-Allah, makcik ni, masya-Allah pak cik haji dia ni, baru je pencen, duit pencen dia masuk terus ke dalam akaun. Kita kata alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan dalam hidup kita, Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah Ta'ala akan beri husnul khatimah biiznillahi azza wa jalla. Jadi kata di ulama tadabbur, tuan-tuan kena ingat, Allah Ta'ala bukan minta semua, sebab tu dia guna perkataan mimma tuhibbun. Min ma tuhibbun, ay min litab'id, separuh, sebahagian. Orang Kelantan kata secopeng daripada harta hakmu. Bukan semua. Contohnya kita ada 1 juta, harta kita sayang, kita ambillah separuh, 1/3 ke 300,000 sedekah, 900,000 lagi simpan untuk hari tua. Itu pun dengan wasiat lagi 1/3 pula. InsyaAllah Allah Ta'ala tak nak minta semua. Dia tahu kita nak guna lagi atas dunia ni. Takkan lepas kita sedekah, kita merempak lagi minta sedekah dengan orang pula. Jangan. Baik. Yang ketiga, tulis nombor 3. Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, lan tanalul birra hatta asy-syai'u alladhi yatata'allaqu bihi an-nafsu katsiran. Biasanya jiwa kita ni, nafsu kita ni sayang kepada benda-benda kita sayang. Sayang kepada benda, tapi oleh kerana Allah Ta'ala galakkan kita infak, kita tarik keluar daripada nafsu kita, kita sentak harta kita ni daripada didakapan jiwa kita, daripada nafsu kita semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, maka kana infaqu alamatan ala quwwatil iman. Infak kita tu menunjukkan kekuatan jiwa, kekuatan iman. Li'annahu la yudfa'ul qawi illa bima haqwa minhu, sebab benda kuat nak tarik dia kena kuat lagi. Maknanya nafsu kita ni kuat sayang kepada harta, nafsu kita ni kuat sayang kepada harta kita milik, tapi dengan kita yakin keimanan kepada Allah, kita sentap daripada nafsu, kita bawa ke infak fi sabilillah. Maka kata di para ulama, ayat ini juga menjadi kuat, menunjukkan kekuatan jiwa, kekuatan iman. Kita boleh tarik daripada nafsu yang suka yuhibbunal mala hubban jamma. Nafsu ni sayang sangat harta dia, sayang sengoti-ngoti, sayang sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Baiklah. Yang keempat, dalam sabab nuzul, 2 cerita yang kita sebut tadi, cerita Abu Talhah Zaid tadi bin Sahal, sin ha lam, SAHAL, Sahal, ataupun Sahal SAHL, Sahal. Zaid Abu Talhah radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, nampaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri galakan supaya infak, wakaf kepada al-aqrabin, kepada keluarga yang terdekat. Kenapa? Ini penting ni.
Biasanya bila kita sedekah kepada tempat yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangi, contohnya keluarga-keluarga kita, maka dia lebih dekat jiwa kita, dekat dengan jiwa kita, dekat dengan jiwa kita, memperbaiki ekonomi keluarga lebih diutamakan daripada orang lain. Tapi kalau kata keluarga kita okey belaka dah, kita pergi baik pulih ekonomi umat Islam di mana-mana saja pun baik. Tak semestinya anak-beranak saja kan. Maka dua cara, sama ada kita ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam, ataupun ukhuwah silat al-arham, silaturrahim. Jadi dua-dua tu ada berlaku. Dan Allah Ta'ala galakkan di sini supaya kita da'ha fil aqrabin, kita serahkan harta kita tu kepada orang yang rapat dengan kita, orang yang dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab orang yang dekat lebih utama. Macam tadilah, bila Nabi kita serah kepada Usamah, sedangkan Usamah tu anak pada Zaid. Zaid wakaf fisabilillah, tapi Usamah juga salah seorang pejuang yang dilantik oleh Nabi SAW sebagai ketua panglima yang nak pergi perang dengan Rom. Cuma Usamah tak sempat pergi, Nabi kita wafat SAW. Maka bila kita serah balik kepada anak-anak, dia kalau ada sifat nak menyesal pun tak, mungkin satu hari syaitan bagi kacau, apalah mu ni sedekah lah, tak apa, semua duduk anak-anak aku belakang, sepupu sepapak tak, anak-anak saudara, pak saudara duduk situ, kita kata alhamdulillah. Itu dari sudut kejiwaan, dari sudut pahala, lagi jauh orang, lagi banyak, tak ada jadi masalah. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir Allah Ta'ala sebut, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ada dua perkara di sini. Wa ma tunfiqu min syai', apa yang kamu sedekah daripada syai'. Ayat ini nak menafikan salah faham, salah anggap. Baik, saya sedekah juga, tapi bukan harta yang paling sayang. Kalau baju tu hak kita pakai 20 tahun dah baru sedekah, tapi comel lagi, kalau orang tengok tu menyela lagi, kata orang tak boleh pahala ke? Sebab la boleh. Sebab itulah Allah Ta'ala di akhir ayat Tuhan kata, wa ma tunfiqu min syai', apa-apa saja yang kamu sedekah, harta yang kamu paling sayang, harta yang kamu kurang sayang, harta kamu dah habis sayang. Jadi kita asalkan sedekah tu masih lagi bermanfaat untuk digunakan oleh orang lain, maka tetap dia boleh pahala. Ini penting. Penama ayat ini sangat penting supaya orang yang jangan kita rasa alah, aku tak dapat adalah pahala sebab tidak beri tidak beri yang paling baik. Lah. Jadi ayat ini tapi galakkan first class, mimma tuhibbun, itu first class. Kelas dua, wa ma tunfiqu min syai', apa saja yang kamu sedekah, liyufid ta'mim anwa'il infaq. Ayat ini memberi peringatan bahawa apa saja yang kamu infak, asalkan ikhlas, Allah Ta'ala akan terima pahala. Sebab itulah di akhirnya Allah kata apa? Fa innallaha bihi alim. Allah Ta'ala tahu belaka isbatul jaza. Setiap amalan kita ni, setiap amalan manusia akan dibalaskan oleh Allah Azza wa Jalla. In khairan fa khair, kalau baik, baiklah. Na'udzubillah, kalau tak baik, celakalah. Jadi akhir ayat ini memberi dua perkara kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa jangan bimbang, sedekahlah sebanyak mungkin, sedekahlah apa yang kamu ada, sedekahlah setakat mana yang kamu ikhlas. Yang penting sedekah dengan ikhlas. Fa innallaha bihi alim, Allah Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 93 dalam sidi akan datang pada pagi Sabtu biiznillahi azza wa jalla.